Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Allah, tuan-tuan. Kalau saya bertanding, tuan-tuan setuju tak? Mana kata aku nak jadi Menteri Pendidikan, boleh datang sekolah, tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis salah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang saya hormati, tuan pengurusi majlis, tuan pengetua dan seluruh barisan guru-guru, warga pendidik, kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berselawat menenangkan jiwa, bila kita berselawat dapat pahala. Malah berselawat kita itu sampai pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, adik-adik boleh ya? Semangat adik depan ni. Zul Arifin. Nama apa? Atramin. Tak, baik. Okay. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad. Jom sambung sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Zu'arifin, nak sambung lagi tak lagu? Tak nak lah. Baik, kalau tak nak stop. Baik tuan-tuan, apa nama ni ya? Cooler ni, kalau boleh ke tepi sikit. Pandai cikgu, hebat cikgu ni. Tutup pun tak apa. Habis awak sikit. Okey, tutup dah cikgu. Tak apa. Jangan dia bunyi. Baik. Terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Alhamdulillah, sekolah kita cantik, sekolah kita baru, cikgu pun penuh dengan semangat. Anak-anak murid pun bersemangat. Harap-harap ibu bapa juga lebih-lebih semangatnya tuan-tuan. Kerana di dalam pendidikan anak-anak, kita sebagai mak bapak, kalau kita saja
nak didik anak-anak kita sepenuhnya tuan-tuan, belum tentu kita boleh berjaya. Sebab hari ini dah jadi trend pula, ada orang yang tidak menghantar anak ke sekolah. Dia nak didik anak dia di rumah sendiri. Dia nak ajar sendiri anak dia di rumah, dia nak ajar semua benda lah, terpulanglah pada dia. Tapi saya cakap, saya tak mampu nak didik anak saya 5 orang. Saya perlukan bantuan guru. Saya perlukan bantuan pendidik. Saya perlukan bantuan PIBG. Saya perlukan bantuan daripada pakar. Bagaimana mereka boleh melatih, mendidik, mengasuh dan mengajar anak-anak saya. Sebab apa Ustaz? Ya, sebab saya sibuk. Sibuknya tuan-tuan hanya Allah sajalah yang tahu. Besok pagi pukul 9 ada 19 buah bas yang melawat sekolah saya. Maksud 19 buah bas maksudnya dengan orang-orang sekali, bukan bas saja datang. Saya tuan-tuan faham pula, oh 19 buah bas datang. Oh bukan bas yang datang, penghuni yang datang. 1000 orang datang besok melawat. 2 petang besok ada 3 temu janji. Maklumlah tuan-tuan, dah dekat-dekat mengundi ni. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Allah tuan-tuan. Kalau saya tanding, tuan-tuan setuju tak? Mana tak tahu aku nak jadi Menteri Pendidikan, boleh datang sekolah tuan-tuan. Akak-akak kalau saya tanding pilihan raya ni setuju ke? Oh, akak tu angkat tangan, angkat tu macam ni. Setuju ke tak setuju tuan-tuan? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau tanding pilihan raya mewakili parti apa? Parti Tapain. Nampak? Tepuk tangan Soal Arifin tuan-tuan. Malam besok saya di Kedah. Hari Ahad saya di Ipoh. Ahad malam Isnin saya di Pulau Pinang. Hari Isnin di Pulau Bali saya di Melaka. Hari Selasa saya di Kuala Lumpur, malamnya di televisyen. Masya Allah tuan-tuan. Sibuk. Sejak bila sibuk? Sejak 32 tahun yang lepas. Habis tu anak-anak macam mana? Sebab tu saya katakan tadi, saya perlukan pasangan hidup yang boleh bantu saya. Sebab pembinaan keluarga dia bermula pada kita, pasangan hidup kita. Suami kita, isteri kita. Disuruh kita mencari pasangan yang bagus untuk melahirkan anak-anak kita. Disuruh kita mencari suami yang bagus untuk jadi pelindung kepada kita dan anak-anak kita. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Suami sibuk, kerja apa? Driver kereta api. Suami sibuk, kerja apa? Driver kapal terbang. Suami sibuk, kerja apa? Driver lori. Macam mana dia nak jaga anak dia, macam mana dia nak didik isteri, nak didik anak-anak dia, dia perlukan isteri yang baik. Isteri yang sabar, isteri yang boleh bantu dia, isteri yang boleh tolong dia. Kalau kita ada suami, kalau kita ada isteri yang kerja senang, tak apa. Masing-masing boleh didik anak elok-elok. Ni kerja yang tak tentu ni. Ada orang yang kerja shift malam. Bila masuk shift malam, 7 pagi, 7 petang. Ada yang masuk 7 petang, 7 pagi baru keluar. Macam mana dia nak didik anak dia? Jenis kerja macam saya ni tuan-tuan. Allah, jarang jumpa orang rumah, jarang jumpa anak. Macam mana saya nak didik anak saya? Cakap dalam ceramah pandai, tapi anak tak sempat didik. Waktu bagi ceramah motivasi ke ibu bapaan kau boleh bagi ceramah, tapi anak engkau jarang didik. Oh, masalah tuan-tuan. Sebab tu saya jarang jumpa isteri. Bila jumpa tu, Allah tengok dah besar dah mama ni.
Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Udah begini jalan ke dapur tuan, udah balancing out, alignment lari dah sekarang. Jangan jumpa tuan-tuan. Sebab tu kita perlukan pasangan yang boleh faham kerja kita. Sekarang ni zaman orang kahwin, lepas tu nangis. Kahwin, bahagia, bercinta bahagia. Kahwin pun bahagia. Begini ambil gambar. Amboi, bahagianya. Itu love kecil. Ada yang jenis love besar. Begini. Ya Allah, bahagianya pakai baju kering. Mak baju kering, pengantin baju kering, anak beranak, anak-anak saudara semua warna kering. Ya Allah, cantik sangat. Bila tengok dalam gambar, tengok ada makcik baju merah pula. Astagfirullahalazim. Mari mana pula lah anti berbaju merah ni. Aku anti betul lah kita ni. Habis gambar aku. Gambar perkahwinan aku habis. Aku buat sesi semua kuning. Semuanya baju krim, tiba-tiba datang warna oren. Tak kekelang kabut. Makcik mana dia oren? Gangguan. Sebulan masuk dalam TikTok. Sebulan lepas kahwin masuk dalam Facebook. Dia merindui suaminya. Suami dia ke mana? Suami dia outstation, kerja bawa kapal terbang. Rindu sangat. Yang kau kahwin dengan pilot tu buat apa? Dah tahu dah, lepas ni dia sekejap ke Emirates, sekejap dia ke USA, sekejap dia ke Australia. Dia tak ada di rumah. Tiba-tiba ke bising, rindu sangat, berjauhan, PJJ tu dia. PJJ, perkahwinan jarak jauh, long distance relationship. Aduh. Sebab itu kalau nak suami, akak-akak nak suami yang 24 jam dengan kita, boleh tengok keluarga, boleh tengok anak-anak 24 jam dengan kita. Kahwin dengan orang lumpuh, kahwin dengan orang stroke. Senang. Belum ya. Tak ke mana-mana pun tu. Ada dalam bilik dia tengok TV tuan-tuan. Sebab tu suami kita kadang-kadang dia bekerja, kenalah terima hakikat. Dia mencari rezeki, dia nak membangunkan keluarga dia nak bayar macam-macam. Maka tanggungjawab mendidik kepada anak-anak tadi jatuh kepada isteri kita yang ambil. Suami balik juga, suami layan anak juga, suami tengok juga. Tapi dia kadang-kadang, Allah, saya ni tuan-tuan sampai rumah 3 pagi. Takkan nak tengok matematik tambahan anak saya tuan-tuan. Kadang-kadang anak saya WhatsApp saya ni, Telegram kat saya, ayah, hadis ni sahih ke tak sahih? Ayah. Masih lagi jawab tuan-tuan. Subhanallah. Sekali lagi dia tanya pula, ayah macam mana nak selesaikan ADMAT ini? Sudah tuan-tuan. ADMAT datang pula, ayah tak tahu lah anak. Ayah 2 campur 2 ayah tahu. ADMAT ayah tak tahu. Tuan-tuan yang saya hormati, maka kita perlukan kepada orang lain untuk sama-sama bantu anak kita. Nama dia apa? Nama dia sekolah. Nama dia apa? Nama dia asatizah yang mengajar di sekolah. Nama dia apa? Nama dia warga pendidik yang mengajar di sekolah. Cikgu-cikgu di sekolah tengok anak kita lebih lama daripada dia orang melihat anak dia orang. Anak kita ditengok oleh cikgu sekolah lebih lama daripada kita tengok anak kita sendiri. Masya Allah. Ustaz tahu mana Ustaz? Saya tak tahu apa. Isteri saya cikgu sekolah. Isteri saya warga pendidik. Bila Ustaz kahwin dengan dia? Tahun 1994. Tahun 1994 kahwin. Tahun depan dia pencen. Minta bersara awal. Pak saya apa? Nak bela cucu. Dia kata dia letih lah.
Bayangkan tuan-tuan, dia mengajar di sekolah dia tahun 94, sekarang tahun 2022 tak pernah tukar sekolah. Mula-mula belum saya menikah dengan dia, saya kenal dia mengajar di sekolah tu. Sampailah sekarang 22 tahun masih mengajar di sekolah yang sama, tuan-tuan. Tak pernah tukar sekolah. Cikgu besar dia dah 5 orang dah mati dah. Dia je tak mati, tuan-tuan. Habis bertukar-tukar cikgu-cikgu, jaga-jaga, tukang kebun pun mati dah. Dia je duk mengajar, duk cekoh lagi. Dia kata, abang saya nak berhenti dah. Saya kata, tu pulang kat mama lah. Dah isi borang belum? Dah. Anak-anak pun dah habis dah. Anak saya yang paling kecil dah masuk IPG. Habis SPM hari tu, masuk IPG habis lah. Semua dah habis sekolah menengah, habis tak ada. Yang nikah pun dah ada, yang bujang pun dah ada, yang habis belajar pun dah ada. Jadi dia kata, abang, mama nak rehat, mama nak masuk pondok, mama nak belajar. Mama nak masuk pusat pengajian ayahnya. Pergilah masuk. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu pendidikan untuk jadikan anak ni baik, mula-mula sekali kita sebagai bapa. Baikkan diri kita. Orang Arab sebut, ibda' binafsika. Mulakan sesuatu daripada diri awak. Kalau kita tak mulakan sesuatu daripada kita, jangan harap orang lain akan berubah. Jangan harap, tuan-tuan. Kalau kita tak mulakan sifat bersih dalam rumah, jangan harap anak-anak akan menjadi pembersih dalam rumah. Kalau kita tidak mengamalkan disiplin dalam rumah tangga, jangan harap anak-anak akan berdisiplin dalam rumah tangga. Dia bermula daripada kita. Ibda' binafsika. Mulakan daripada awak. Masya Allah. Kalau kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai mak bapak, tunjukkan sesuatu yang baik. Insya Allah, anak-anak akan ikut kita. Sebab contoh teladan yang paling awal mereka lihat ialah contoh teladan daripada mak, warga yang paling hampir kepada mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, saya mula mengajar pada tahun 1990. Saya dah mengajar di sekolah. 1990, tuan-tuan, saya dah mula mengajar. Maknanya saya dah mengajar 32 tahun dah. Dan saya pun dah boleh masuk skim pencen dah, tuan-tuan. Dah boleh bersara dah. Dah terlalu tua untuk mengajar lagi. Isteri saya kata tadi, waktu saya habis Jumaat tadi, dia kata, abang tak penat kan? Abang tak penat kan? Semalam pukul 9 pagi di Komtar, pukul 3 petang di RTN, malam semalam di SK Raja Muzwin Kuala Kangsar, pagi tadi dekat Dewan Bandaraya Ipoh. Ni nak pergi ke Hulu Langat, apa nama, ke Saujana pula ni, Sarjana Putra ni. Abang tak penat? Saya kata tak. Abang tahu tak? Abang tua. Tahu? Abang tak penat? Tak. Cikgu saya di sekolah tanya pada saya, abang tu makan apa? Suplemen ke? Ubat kuat ke? Makjun cap gajah ke? Sakit jantung ada? Kencing manis ada? Sakit usus ada? Santau pun ada? Kencing manis pun ada? Kencing tawa pun ada? Kena kencing pun ada? Astagfirullahaladzim. Banyaknya penyakit. Tapi saya standpoint ya, relax ya tuan-tuan. Alhamdulillah lah, tua-tua saya ni telebesen masih panggil lah. Kalau ikutkan saya ni dah tua dah, tak ada commercial value dah. Tapi Alhamdulillah TV duk panggil ke, maknanya ada commercial value lah. Bulan 12 ni saya akan buat rakaman Maharaja Lawak pula. Biar betul tak kata ni, apa tak betul lah. Gemar lawak pula tuan-tuan ni, untuk siaran bulan Ramadan. Untuk setiap hari ada rancangan pula.
Dan saya baru saja habis berlakon filem, jadi hero pula. Mana Zul Arifin hilang lah. Baru selesai berlakon filem lah. Tunggulah bulan 12 ni kot, insyaAllah keluar. Saya mula-mula minta watak jadi jahat, pengarah tak bagi lah. Dia kata, Ustaz tak boleh, muka Ustaz nampak baik sangat, Ustaz kena jadi hero. Alhamdulillah. Kalau saya jadi hero, okey. KL Gangster lah. Kasih sengat sama lu. Lu tetak-tetak. Tapi dia orang tak bagi kan. Dia orang suruh saya jadi hero lah. Tak apa, hero pun hero lah. Saya buat filem, dia pun buat filem tentang saya. Tentang sejarah hidup saya. Macam mana saya berjalan dalam dakwah 32 tahun. Macam-macam cabaran. Nanti akak-akak tengok. Lawan Mak Kilau. Kalau dia 90, saya 100 juta. Boleh? Dia minum susu pula, tak boleh nak jawab kan? Mula-mula filem tu buat, dia pun tanya saya, siapa yang boleh bawa watak ustaz dalam filem ni? Saya kata kalau nak bawa watak, kena pilih orang yang muka macam saya. Baru boleh feeling tu ada. Siapa pelakon yang muka macam ustaz? Saya kata Zul Arifin lah. Astagfirullahaladzim. Menyandar atau mengarah tuan-tuan. Ustaz manalah yang perasan sangat ni tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita sekarang nak kata nak pilih pasangan pun kita dah kahwin. Nak cari yang baru pun kita dah kahwin. Sekarang kita tinggalkan. Mencari pasangan dah selesai dah. Mencari isteri dah selesai dah. Mencari jodoh dah selesai dah. Kita tinggalkan bab tu. Yang sekarang yang kita nak bercakap sekarang ini, anak-anak kita. Masya Allah. Ada keluar suara pula laptop, iPad ni tuan-tuan. Minta pada adik tadi ni, tolong bagi senyap suara. Saya dengar suara saya balik ni, tolong adik. Ni hero kita ni. Buat apa tu? Tolong buat ni. Masya-Allah. Dia ada suara. Okey. Silent mode. Ambil pula. Silent kan? Silent kan? Buat apa tu? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di situ, tuan-tuan jangan tengok pengurusi majlis pula. Saya suruh tengok belakang pengurusi majlis dekat kantin tu. Di situ ada sebatang pokok. Ada 2 pokok, 3 pokok, 4 pokok. Baik. Nak menanam pokok tu tuan-tuan, apa yang perlu kita buat dulu? Yang pertama, kita kena pastikan tanah sesuai atau tidak untuk ditanam. Pokok yang kita nak tanam. Saya nak buka cawangan sekolah saya di Sungkai. Ada 9 ekar di Sungkai. Saya nak buka cawangan. Tadi saya punya pengurus telefon, Ustaz, nak buang tak pokok manggis ni? Saya simpan 2 pokok manggis, saya tak tebang. Pokok durian saya tebang dekat 50 batang pokok durian saya tebang. Sebab saya nak tanam yang baharu, saya nak buka pondok yang baharu. Pondok di tengah-tengah dusun. Ada musang king, ada rambutan, ada mengpelam, ada manggis, ada langsat. Di tengah-tengahnya ada pondok untuk orang belajar. Ada untuk orang yang pencen, nak menghabiskan usia emas. Ada untuk budak-budak yang nak hafaz Quran. Di dalam dusun, mereka boleh berkebun, mereka boleh bersenam, mengeluarkan peluh. Tuan-tuan tahu, bukan senang nak hidupkan pokok manggis. Saya tanya pada tukang jaga tanah, dia, Ustaz, tanah ni dia hanya sesuai untuk pokok durian. Pokok manggis ni susah nak hidup, Ustaz. Pokok langsat pun susah nak hidup. Kalau Ustaz tebang sayang lah. Saya kata tak apalah, buat je mana. Kalau tak buang dia, saya nak ratakan tanah level tak cantik. Tak apa, nanti kita tanam pokok lain.
kita tak payah tanam pokok manggis. Dia tengok tanah. Tanah yang sesuai. Tuan-tuan, kenapa buah durian yang paling sedap di Malaysia ni, di mana? Bukan di Raut. Tuan-tuan jangan kata pula di Raut. Ini durian laut punya, bukan Malaysia punya. Ini laut punya. Ini durian laut punya. Tak faham, tak faham sudah anda ni. Lama tak ada dah. Apek tu pergi mana tu. Ini laut punya. Laut itu dia. Tuan-tuan, durian yang paling top, nama dia durian Batu Kurau. Sebab saya orang Batu Kurau. Memang saya katakan top Batu Kurau. Dan memang tuan-tuan, durian Batu Kurau paling top. Dan ramai orang yang menipu menggunakan nama durian Batu Kurau. Saya pergi berhenti tepi jalan, saya tanya, bang, ni durian mana bang? Batu Kurau, Batu Kurau, Batu Kurau. Padahal saya ni orang Batu Kurau. Batu tu mana ada musim durian di Batu Kurau. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Kalau beli durian, kalau dia cakap Batu Kurau, ni durian mana? Batu Kurau, Batu Kurau, Batu Kurau. Telefon orang Batu Kurau. Tanya, betulkah sekarang di Batu Kurau ada musim? Mana ada, tak ada. Maknanya orang tu bohong. Bila dia bohong, tuan-tuan beli, kulit isi dia nipis, biji dia besar. Itu bukan durian Batu Kurau. Durian Batu Kurau, biji dia kecil, isi dia tebal. Sangat lazat. Itu durian Batu Kurau. Sebab apa? Sebab mereka ada bukit. Kebun saya di kampung Sempenek, di Batu Kurau, bukit. Cuaca dia, tanah dia, sejuk dia menghasilkan buah durian yang sangat sedap. Orang Singapura, kalau musim durian, mereka akan datang naik lori tuan-tuan, ambil durian Batu Kurau. Sebab apa? Tanah dia mempengaruhi buah yang akan dihasilkan. Sebab itu, kalau kita nak menghasilkan anak yang bagus, perumpamaan dia macam tanah pokok. Hasilkan tanah, hasilkan tapak semaian, hasilkan tapak tanah, ladang yang bagus untuk pokok yang bagus, hasil yang bagus. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah sebut di dalam Quran, Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahum. Isteri kamu adalah umpama ladang bagi kamu. Kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Isteri kamu adalah pakaian bagi kamu. Saling lengkap melengkapi. Saling nak bagi elok. Sebab itu kalau kita sebagai ibu tidak menjadikan diri kita seorang yang baik untuk menghasilkan benda yang baik, kita akan menghadapi masalah di kemudian hari. Abang-abang, kalau abang-abang tidak menyediakan tapak yang baik untuk menghasilkan buah yang baik, abang-abang akan menghadapi masalah di kemudian hari yang akan timbul daripada buah-buah yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan ialah anak-anak yang sedang kita didik sekarang ni. Kita tak bersediakan. Tuan-tuan, di sekolah saya ada 270 orang warga emas. 270 orang warga emas. Saya terima kemasukan dalam sebulan, dalam 3 bulan 10 orang. Ada yang berhenti, ada yang meninggal. Bila berhenti, bila meninggal, kita ambil orang. Baru ni kita ambil lagi 10 orang. Ganti yang meninggal, ganti yang masuk hospital. Allahu Akbar. Ada orang yang anak dia tak suka dengan mak dia. Mak dia rendah ya, mak dia rendah ya tuan-tuan. Tak tahu pakai kaki. Rendah mak dia. Semalam saya jumpa dia, dia panggil saya, Ustaz, Ustaz. Saya pun bye-bye kat dia. Dah makan tak? Dah. Pergi masuk kelas. Anak dia tuan-tuan, seorang pun tak nak bela dia. Suami mati. Bila suami mati, bermulalah kesengsaraan dia.
Anak-anak dia seorang pun tak nak bela dia, tuan-tuan. Pergi rumah ni halau, masuk rumah nombor 2 halau, masuk rumah nombor 3 tak nak. Telefon pula, mak jangan datang, mak jangan datang, mak jangan datang. Dia datang jumpa saya, ustaz, bagilah pondok dekat saya nak duduk, saya tak ada rumah. Saya kata, tu rumah kosong, duduk. Apa saya nak makan, ustaz, saya tak ada duit. InsyaAllah saya bagi allowance, makcik duduklah. Dah 8 tahun dia duduk, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa sedih kan? Raya tak balik kampung, anak-anak datang ambil mak bapak yang lain, dia tak balik, tak ada siapa datang ambil. Saya dah beraya dengan diorang sejak 16 tahun, tuan-tuan. 16 tahun saya tak pernah balik kampung berhari raya. Sebab saya raya dengan diorang, saya korban dengan diorang, saya buat apa pun dengan diorang. Sebab diorang ni bukan saja tidak ada anak, malah anak tidak bela mereka. Kenapa jadi macam tu? Kadang-kadang sebab salah tanam pokok. Kenapa pokok tadi tak hidup? Sebab awak tak bajarkan dia. Kenapa pokok tadi kurus? Sebab awak tak bubuh baja pada dia. Kenapa pokok tu mati? Sebab awak tak siram air dengan dia. Kenapa pokok tu tak naik-naik? Sebab awak tak gemburkan tanah dia. Awak tak gemburkan tanah dia. Kenapa awak pokok tu memanjang saja ke atas? Sebab awak tak trim, awak tak potong dia, sebab tu dia tak rimbun. Perumpamaan pokok inilah, tuan-tuan, yang saya letakkan di dalam pembinaan anak kita. Kenapa anak itu teruk sangat perangai? Sebab waktu dia kecil, awak tak trim kejahatan dia. Waktu dia boleh dibentuk, awak tak potong perangai dia. Waktu dia boleh dididik, awak tak cantas yang mana yang tak elok, awak biarkan. Sekarang itulah hasilnya. Macam mana kita tanam pokok, macam mana kita jaga pokok, macam tu lah, tuan-tuan. Ada orang yang nak bagi pokok dia subur, dia petas, dia cantas. Orang kata sayang, sayang, sayang. Tak apa, nanti dia lagi rimbun. Tapi ada mak yang anak dia tak semayang daripada kecil. Dia tak larang anak dia ni tak semayang, malah dia tak suruh anak dia semayang. Bila dah besar, baru dia nak suruh semayang. Apa jadi? Saya mula mengajar tahfiz tahun 90. Sampai sekarang, saya masih mengajar tahfiz. Saya masih mendengar budak-budak baca Quran, hafal Quran. 32 tahun, tuan-tuan. Ada mak bapak, bila tengok anak dia nakal, bila tengok anak dia degil, dia hantar anak dia masuk sekolah tahfiz. Saya kata, boleh, silakan, ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya pada anak, kamu masuk sekolah ni mak suruh, bapak suruh atau sukarela? Ayah suruh, mak pun suruh. Kamu tak nak? Tak nak. Habis itu mak suruh je mana? Tahu. Saya bila dia suruh, tahu. Kamu ni tahu ke tak tahu? Tahu. Saya kata, baik, masuk. Bawa mak dia pun bawa bantal, bawa tilam, hoi, hoi, ya, hoi, bawa masuk. Tuan-tuan, bila mak dia nak balik, bapak dia nak balik, apa jadi? Dia mula meraung. Apa dia buat? Bila bergerak kereta tu, dia menangis, mak! Dia berlari tu. Dia lompat atas kereta bonet belakang, melekat macam Spiderman. Astaghfirullahaladzim. Cuma tak pakai, dia tak pakai baju suit Spiderman. Sampai ke pintu pagar tu jalan. Mak dia berhenti, ringus balik kereta. Dia tak turun, melekat. Saya kata, abang, buat balik lah abang. Menyusahkan orang. Dia masuk dalam kereta, duduk diam, buat bodoh je. Baju dia tak ambil, baldi dia tak ambil, towel dia tak ambil. Mak panjat asrama, hoi, ya, hoi, buat balik juga. Tapi saya
Saya jenis macam ni. Saya Umar Al-Khattab, dia punya garang. Bila dia dengar Al-Quran, dia boleh lembut hati. Umar Al-Khattab punya bengis. Bila dia dengar Taha, dia masuk Islam. Umar Al-Khattab punyalah garang tak tahu nak khabar, tuan-tuan. Tapi bila dia dengar Al-Quran dibaca, dia berubah jadi sahabat yang paling hebat. Anak kita belum sampai setahap Umar Al-Khattab. Anak kita belum garang macam Umar Al-Khattab. Anak kita belum bengis, belum samsing tahap itu lagi. Kalau Umar boleh berubah, takkan anak kita tak boleh berubah? Baik. Saya buat apa untuk anak-anak yang macam itu? Saya kata dekat bapak dia, saya kata dekat mak dia, abang, bagi saya 3 bulan insya-Allah. 3 bulan kalau anak abang berubah, teruskan di sini. Tetapi selepas 3 bulan dia tak berubah, abang tolong ambil dia balik. Saya gagal membentuk dia. Tuan-tuan, di sekolah saya ada beratus-ratus CCTV. Yang tidak ada CCTV dalam tandas. Tak ada, tuan-tuan. Tetapi bila saya masuk tandas, jaga tukang kebun komplain, Datuk, tandas pecah, mangkuk tandas pecah. Saya kata, siapalah yang berak ni, besi ke batu ke yang keluar ni, sampai boleh pecah mangkuk tandas ni. Batu ke besi terbit pada punggung ni. Lala saya pasang CCTV, bukan dalam tandas, pintu masuk tandas. Bila saya tengok, warden beritahu, Datuk, dah jumpa dah. Ada satu pelajar bawa bata merah masuk dalam tandas. Pum, dia pecahkan tu. Saya panggil dia. Kenapa awak pecahkan mangkuk tandas? Saja. Takkan tak ada sebab. Ustaz tahu di mana? Dia tanya saya. Saya pun tunjuk tu, nampak tak? Ustaz tak CCTV tak mana? Saya cakap, takkan aku nak cakap pada kamu, bodohlah aku. Mesti kamu simpan bata kamu dalam spender kamu, buat masuk dalam tandas. Selama rok dia bawa, tuan-tuan. Hoi, ya hoi ni, dengan bangga dia. Apa yang kamu buat dengan bata tu? Kamu pecahkan mangkuk tandas, dah 2 kali kamu buat. Ini kali ketiga lah. Kena repair. Apa sebab? Saya nak dibuang sekolah. Saya nak cikgu tahu saya buat, 3 kali buat, buang sekolah. Saya tak nak sekolah, saya nak balik rumah. Allahu Akbar. Saya kata, kalau kamu nak berhenti sekolah, cakap sajalah. Yang kamu hempuk mangkuk tandas tu buat apa mangkuk? Hei, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang anak kita tak nak hafal Quran. Yang nak hafal Quran tu mak dia, patut dia, mak dia masuk mahat tahfiz, anak dia masak di rumah, tuan. Saya kata 3 bulan. Apa saya buat dalam tempoh 3 bulan? Pertama, solat duha. Tuan guru besar, tuan guru-guru, ibu bapa, Allah sumpah dalam Quran, wadduha wallaili iza saja. Allah sumpah pada waktu duha. Kita ada surau yang cantik, kita ada ustaz yang hebat. Waktu duha, bawa anak-anak kita pergi ke surau sembahyang duha. Allahu Akbar. Kita ada pengetua yang hebat, pengetua jadi imam sembahyang duha. Allahu Akbar. Setiap pagi, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan zikir. Zikir saja supaya lembut hati budak-budak. Amalkan ratib, amalkan zikir. Saya ambil ratib al-atas. Zikir ramai-ramai. Alhamdulillah, budak yang benar, budak yang keras hati, budak yang tak nak belajar. Bila kita buat sembahyang duha, dia orang paling awal sampai di sekolah.
Tak timbul lagi nak melawan, nak bantah mak bapak, nak lawan cikgu, tak timbul. Kekuatan semayang duha, kekuatan ratib, kekuatan solat itu tuan-tuan. Saya buat benda ni sejak saya buka sekolah saya 2006. Saya buat sampai sekarang. Jadi kalau bolehlah, tak tahu benda ni salah ke tidak pada akta pendidikan untuk semayang duha di surau jadi salah, saya no comment lah. Tapi yang saya nak tuan-tuan, sebab saya dah buat dan ianya terbukti, yang mana yang degil-degil, yang mana yang melawat-melawat ni tuan-tuan, saya tak tolak. Sekolah asrama kadang-kadang dia tolak, ni nakal, ini ada masalah, reject. Saya nak pelajar yang tak bermasalah je. Itu bukan cabaran. Sebab kadang-kadang takut nak terima yang bermasalah. Nanti nama baik sekolah akan jatuh. Nanti nama baik akan jatuh. Nanti rekod akan tak elok pada sekolah. Keputusan peperiksaan down. Bila dah down, nanti buruh ladang komplain. Awak tengah down, gitu. Down lah awak seorang-seorang. Saya tak down, saya ada pekerjaan. Sekolah tuan-tuan ni hebat. Sebab tu sekolah macam tuan-tuan ni, saya selut cikgu-cikgu dia. Masuk je. Siapa punya pelajar, mari je. Ada setengah sekolah, tapis. Kami nak yang berkualiti je. Itu belum lagi cabaran. Cabaran macam cikgu sekolah sekarang ni. Cabaran macam sekolah kita ni tuan-tuan, betul-betul cabaran. Tahap mana style budak-budak kita terima je. Sekolah lain dia tapis, dia tengok result, dia tengok apa yang berlaku di sekolah rendah dia dulu. Tapi sekolah kita jalan. Ini cabaran. Saya juga berpendirian macam tu. Kalau saya tolak budak ni, kalau saya reject budak ni, kalau saya tak terima budak ni nak pergi mana? Kalau saya tak bantu mak bapak dia, budak ni nak jadi apa? Sebab tu saya kata saya bagi tempoh 3 bulan. Kalau saya gagal, ambil balik. Kalau saya berjaya, dengan izin Allah, abang tolong saya untuk terus jadikan dia pelajar yang hebat di bawah bimbingan Al-Quran. Sebab tu benda yang mula-mula saya buat ialah semayang duha berjamaah, zikir berjamaah. Di mana yang ustaz dapat zikir berjemaah ni? Saya dapat tuan-tuan di satu pondok. Pondok ni dia melatih penagih dadah. Ini pengalaman saya 25 tahun yang lepas. Saya pergi ceramah di satu pondok jauh dalam hutan, dalam kebun. Saya kata, pondok apa ni jauh ni? Naik atas bukit, jumpa pondok, jumpa pesantren. Saya pun sembahyang maghrib berjemaah. Habis sembahyang maghrib berjemaah, dia orang berzikir. Subhanallah. Naik bulu rumah kan. Punya kuat berzikir dia. Subhanallah. Oi, kuat gila. Gila pun tak kuat macam ni. Saya pun keluar, dia orang bawa masuk bilik. Saya tanya ustaz, dia orang tu zikir apa? Ustaz Kazim, dia orang tu ada masalah dadah, keluar masuk pusat serenti. Habis tu, dia orang datang ke sini sukarela, mak bapak keluarga hantar. Tugas saya menghilangkan tabiat ketagih mereka tu. Jadi bagaimana cara nak menghilangkan ketagih tadi? Dia kata zikir. Dan zikir tu pula buangkan perasaan buruk tu, buang je. Waktu kau orang berzikir, kau buat anggap Allah, buang je benda yang jahat yang ada dalam badan. Lama-lama keinginan mereka nak ketagih ustaz hilang. Oh. Yang menagih saja lah. Ya. Bukan menagih saja ustaz. No, hak jenis orang hak tak betul, hak jahat semua yang ada ustaz. Tapi bila mai sini, tugas saya ialah
dengan izin Allah saya buat. Alhamdulillah. Dia orang ambil zikir. Saya ambil zikir itu tuan-tuan, saya ajar pada budak-budak saya. Memang bila zikir tu, dia tak mau zikir slow-slow. Lawan betul-betul. Bila ada keinginan nak isap dada tu, Allah, Allah, Allah. Orang nampak macam gila. Tak, dia lawan nafsu dia. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Nombor satu yang saya buat, saya bajakan anak-anak kita tadi, macam pokok tadi saya bajakan sesuai dengan dia. Sesuai dengan pokok. Pokok durian, apa baja dia. Sayur, apa baja dia. Maka kita juga membajai anak kita mengikut kebijaksanaan dia, mengikut kebolehan dia. Satu. Dua, apa yang saya buat kepada pelajar yang nakal, yang datang sekolah panjat pagar, yang duduk di asrama, duduk tengok warga tidur, jaga tidur, dia lompat pagar. Apa nak buat? Apa nak buat tuan-tuan? Saya balik ceramah, saya tengok dua budak berjalan. Saya rasa macam kenal budak ni. Macam mana hampa boleh keluar? Macam mana boleh keluar? Pucat lesi tuan-tuan. Rupanya dia pergi minum fresh orange. Dahaga kata dia. Naik kereta, masuk. Oh tuan-tuan, yang mana jaga asrama dia tahu lah macam mana susahnya. Tahfiz tak tahfiz, perangai sama tuan-tuan. Jenis cilok eh. Apa yang saya buat pada pelajar-pelajar yang macam ini? Saya lantik dia jadi imam. Saya lantik dia jadi Bilal. Saya lantik dia jadi AJK Surau. Okey, kamu jadi imam. Saya pakaikan dia serban, saya pakaikan dia jubah, kamu jadi imam. Kamu kena tunjuk contoh yang baik. Kamu jangan do outing malam-malam. Lama-lama dia tak outing malam-malam tuan-tuan. Dia tu imam. Orang memanggil dia tu imam. Yang geng dia pula, tali baru dia pula tukang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama-lama tuan-tuan, dia yang paling awal sampai. Aku nak tengok hang paling awal sampai di surau. Hang jadi tu imam. Hang jadi tu Bilal. Hang yang akan jadi bimbing di pos sembahyang. Lama-lama tuan-tuan, dia jadi baik. Yang mana pelajar hak paling nakal, kamu ustaz nak baca doa dalam perhimpunan, doa dalam majlis. Bila ada orang datang melawat, kamu baca doa. Kamu kena hafal doa ni. Ya Allah, jadikanlah kami pelajar-pelajar yang berdisiplin. Tiap-tiap hari doa. Lama-lama baik tuan. Yang ni, yang pihak sekolah. Dan pihak sekolah tak boleh buat saja-saja tuan-tuan. Dia kena ada bantuan daripada orang luar. Siapa orang luar? Masjid. Masjid kena bantu sekolah. Ni, bantu Zul Arifin ni. Masya Allah. Pihak masjid datang jumpa guru besar. Tuan Haji, di sekolah ni ada tak pelajar-pelajar yang azan sedap, yang azan bagus? Saya nak buat kolaborasi dengan pihak sekolah. Kami nak 2 sampai 4 pelajar yang menjadi Bilal Muazzin muda di sekolah kami. Ada, dia kata. Saiful pun ada, Usop pun ada, tu bagus tu. Adik pun bagus, Adam pun bagus. Boleh tak kita test? Panggil. Panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, lagi sedap pada tu Bilal masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, yang ni kalau lepas maghrib, semangat orang. Adik pula azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau bila tua. Okey, 4 orang ni kami lantik jadi Bilal. Kita kolaborasi dengan sekolah masjid. Guru besar naik atas pentas. Pelajar-pelajar semua, anak-anak didik cikgu. Hari Jumaat ini, pelajar kita akan menjadi muazzin sembahyang Jumaat
di masjid depan sana tu. Cikgu nak pelajar lelaki-lelaki semua datang sembahyang. Duduk diam-diam. Tengoklah wakil pelajar kita jadi Bilal di masjid. Wah. Semua panjang tengkok budak-budak. Adik jadi Bilal panjang tengkok. Yang kawan belakang panjang tengkok. Tak percaya aku. Semalam minum ketum, hari ni jadi Bilal. Lah, bukan setakat kawan-kawan dia je datang, makwa dia pun datang. Dia tingkatan 1, makwa tingkatan 5. La ilaha illallah. Makwa dia kata, itulah girlfriend kita. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, bila 4 orang, bila 2 orang pelajar sekolah menengah kita menjadi Bilal muda di sana, anak-anak yang lain akan tertanya-tanya, cikgu, takkan dia ya Bilal? Kami pun nak juga. Tanya pada pihak masjid, apa yang kita orang boleh bagi pada budak-budak ni? Kita perlukan anak-anak muda yang pakar dalam IT, yang boleh buat TikTok masjid, yang boleh buat FB masjid, yang boleh buat live streaming, yang boleh buat online kuliah. Oh, yang tu kita ada 2 pelajar yang cekap dalam bidang IT. Nama apa tu cikgu besar? Oh, nama dia yang tadi. Oh, buat kapal tu. Tu dia tuan-tuan. Ambil yang 2 orang tadi, hantar unit multimedia masjid. Budak tingkatan 4. Canggih betul. Mari pula yang lain pula, Ustaz, takkan multimedia ya ada. Kami pun nak juga Ustaz. Yang ada lagi yang boleh buat Tok Siak masjid. Tapi Tok Siak tak glamour nama dia. Budak tingkatan 4-16 tahun. Kamu buat masjid buat apa? Tok Siak. Tak glamour langsung. Makwa pula tingkatan 1. Pak Wai Tok Siak. Leceh tuan-tuan. Ubahlah nama lain. Nama yang lebih sedap. Eksekutif pembersihan masjid. CEO pun itu juga. Lama-lama tuan-tuan, bila kita berkolaborasi dengan pihak luar, anak-anak di dalam sekolah kita ni akan merasakan bahawa mereka sentiasa diperhatikan oleh orang luar. Jemaah masjid kawan mereka, tok imam kawan mereka, pengurusi masjid kawan mereka, muslimat masjid kawan mereka. Akhirnya tuan-tuan, tidak ada budaya race. Race motosikal insya-Allah tak ada, nak rempit tidak ada, sebab semuanya mak bapak dia orang. Tok imam mak bapak, tok siak mak bapak yang boleh menegur anak-anak kita waktu kita tak bersama dengan anak-anak kita. Sekarang siapa yang berani tegur anak kita? Orang luar tak berani tegur. Ni anak siapa ni? Lantang kau lah, bukan anak aku. Lantang kau lah, lantang kau lah. Budaya menjadi mak bapak untuk anak orang lain sudah tidak ada. Bukan macam zaman kita dulu-dulu. Zaman kita dulu, mak bapak orang, mak bapak kita. Tok imam, mak bapak kita. Tegur, nasihat yang membentuk peribadi kita. Sekarang anak kita bebas. Kalau ada orang tanya, tegur, jangan bawa motor laju. Pakcik siapa? Pakcik siapa? Nampak? Ada kawan dia pula rakam. Din, balonnya orang tua ni Din. Balon Din, nampak ni. Ini masalah kita. Sebab apa? Baja yang digunakan pada pokok tadi, baja yang tak betul. Bila baja yang tak betul, dia mematikan pokok. Bila baja yang tak betul, dia membantutkan pokok. Yang ketiganya, pokok itu memerlukan air yang secukupnya. Kalau terlebih air pun tak jadi, kalau air kurang pun tak jadi. Tuan-tuan, ada budak umur 2 tahun. 2 tahun, gegel, pakai tudung, pakai niqab. Mak dia pakai niqab, anak dia 2 tahun pun pakai niqab. Saya tengok ya. Saya kata kat bapak dia, bagus.
Kecil-kecil dah dia ajar tutup aurat. Macam tu lah ustaz. Macam tu lah ustaz. Saya nak jaga anak saya ustaz. Saya pun panggil dia duduk. Saya kata, bang, 2 tahun lepas ada satu perempuan datang jumpa saya, tak pakai tudung. Dia pakai t-shirt, lengan ketat, baju ketat, seluar jean. Dia nak jumpa saya. Saya bila PA saya kata, ustaz ada orang nak jumpa. Tapi orang ni pelik ustaz. Pakai seluar jean, pakai t-shirt, tak tutup aurat ustaz, tutup rambut. Saya kata, dia sebab apa dia nak jumpa? Tak tahu. Dia kata dia kenal Ustaz Kazim pun kenal dia. Biar betul kau. Takkan saya kenal dia kot. Tak tahu Ustaz. Kalau begitu, awak kena duduk ni sekali. Jangan biarkan saya berdua dengan dia. Kan dapat korang akan dibongkar kisah silam saya yang negatif. Bahaya tu tuan-tuan. Tak mana faham, tak faham sudah hamdan. Jadi dia pun masuk, duduk depan saya. PA saya tunggu. Macam ni lah cara dia duduk tuan. Dia tengok saja tu. Dia senyum. Saya kenal ke kak? Saya tanya dia, saya kenal ke kak? Kenapa tak kenal pula? Saya yang belajar dengan ustaz. Takkan ustaz lupa saya. Saya tu beliak mata tuan-tuan. Dia ni dulu mengaji dengan saya pakai purdah nampak mata. Pakai tudung hitam, baju hitam, stokin pun hitam. Dia datang jumpa saya, dah. Subhanallah. Saya tanya, kenapa ni kak? Inilah saya sekarang ustaz. Inilah saya sekarang. Ustaz terkejut tak? Tak jadi telak-elok tuan. Tak boleh tuan. Kenapa kak berubah kak? Saya bering. Saya dah pakai benda tu ustaz daripada saya kecil. Saya dah tak boleh. Saya nak bebas. Lah. Ustaz tahu tak perasaan saya daripada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Betul-betul je. Oh no. Cuma zaman tu TikTok belum ada. Kalau ada lah TikTok masa itu tuan-tuan, siapakah yang salah? Ku tak tahu. Sebab tu akak-akak umur 2 tahun belum wajib tutup aurat. Kesian budak tu, biarlah dia pergi main anak patung. Biarlah dia pergi berlari. Biarlah dia sejajar dengan umur dia. Kadang-kadang akak-akak yang dapat anak ni, abang-abang yang dapat abang-abang tak kisah sangat. Dia hanya kisah kalau Manchester kalah. Kalau Manchester kalah dia susah hati lah. Kalau Liverpool kalah, lagi dia seronok. Jenis itu pula. Ada pula yang seronok Manchester kalah, Liverpool menang, okey saja tuan-tuan. Macam tu pun ada juga. Dia kira Manchester, dia kira Ronaldo, dia kira Salah. Tak pun Harry Maguire. Dia tak kira anak dia tak ambil tahu anak dia ambil tahu pak saudara dia tu. Dia kira Ronaldo dia dengan Messi dia. Anak dia nak jadi apa, peduli apa aku. Ada juga jenis tu. Malam-malam tengok Ronaldo, pagi-pagi buta pukul 2 pagi tengok Ronaldo. Tapi dia tak tahu anak dia tidur di mana. Anak dia duduk dalam bilik ke, anak dia semayang ke, dia tak ambil tahu. Yang dia ambil tahu pasal bola. Ni nak mari pula Piala Dunia ni. Tuan-tuan, daripada kecil tuan-tuan, mak dia semangat suruh anak dia berniqab umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun nak berjalan. Dalam keadaan bertutup, masuk sekolah pun bertutup. Lama-lama tuan-tuan, dia cabut tudung dia bebas. Dia kata saya nak bebas, saya lemah.
Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu akak-akak pendidikan mengikut umur anak-anak. Pendidikan mengikut umur anak-anak. Umur 2 tahun, tiba-tiba akak dah ajarlah dia macam-macam benda yang belum sampai pada pemikiran dia. Umur dia 4 tahun, akak dah suruh dia puasa. Waktu tu dia nak makan, waktu dia nak minum. Mak, lapar. Adik, Allah suka orang yang berpuasa. Sabar, sekarang pukul 9. Lagi 8 jam je buka puasa. Sabar, pukul 3 mati budak tuan-tuan. Hai, ya Allah. Jomlah kita didik anak kita mengikut keperluan dia, kebolehan dia, kemahiran dia. Jadi benda-benda ini tuan-tuan yang kita kena ada. Salah satu tempat yang ada benda itu yang sesuai dengan anak-anak kita di sekolah. Sebab tu di sekolah ada kelab, di sekolah ada persatuan, nak membangunkan akademik, nak membangunkan saksiah dan sebagainya. Nama dia apa? Nama dia modal insan. Hari ini saya bawa budak-budak saya naik library. Masuk library Tun Razak, budak Tafiz, semua pergi. Puan Rahayu, ketua library itu kata, Datuk, saya akan bawa pelajar-pelajar. Datuk, pusing. Saya kata, jangan pusing, akan pening. Bawa dia orang. Yang sesuai dengan umur dia orang, tahap pembacaan apa. Umur dia orang 15 tahun, 16 tahun, janganlah baca lagi. A for apple. Mana mau ni tuan-tuan? Oi. B for bus. C for crocodile. Janganlah macam tu. Tapi kalau kita mempunyai modal yang cukup, macam-macam program kita boleh buat. Sebab tu saya sokong sekolah ni, sekolah baru. Kalaulah kita ada modal yang banyak, saya mempunyai banyak idea tuan-tuan yang saya dah buat pada banyak sekolah, pada universiti. Bagaimana kita nak bagi rangsang anak-anak kita ni. Selepas COVID, selepas PKP, kebanyakan anak-anak dah malas ke sekolah. Mereka lebih suka dengan gadget. Mereka lebih suka dengan iPhone dan sebagainya. Macam mana nak buat ni balik tuan-tuan? Macam-macam kita kena buat. Mak bapak kena kerja keras. Sebab itu kita perlukan modal. Jadi saya sokong sekolah ni untuk buat kutipan dana bagi memastikan kelancaran program-program modal insan, berprogram pembangunan diri anak-anak kita. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan tabung pembangunan modal insan Saputra. Jadi tuan-tuan, untuk sekolah tuan-tuan, insya-Allah buat permulaan ini saya bagi sumbangan saya sebanyak RM500 dahulu untuk malam ni. Insya-Allah akan datang. Jadi kalau saya bukan pelajar sini, saya bukan mak bapak di sini pun, saya bagi sumbangan RM500. Takkan tuan-tuan sebagai mak bapak nak bagi RM5? Jadi kalau malam ni tak bawa duit, malam ni tak ada, sekolah kita, guru kita sentiasa menunggu tuan-tuan dalam kelab tabung pembangunan modal insan Saputra. Tuan-tuan bagi, kita buat tahun depan. Banyak benda yang kita kena buat untuk anak-anak kita. Sebab pokok tadi bila tuan-tuan tanam, dia tanam tu bukan tanam tu terus tumbuh. Kadang-kadang datang serangga memakan daunnya. Kadang-kadang datang ulat memakan daun dia. Kadang-kadang datang parasit menumpang di pokok dia. Kadang-kadang dia makan akar di bawah, akar jadi reput. Di atas hijau, di bawah reput. Tuan-tuan, anak-anak kita juga ada benda itu. Datang ulat yang nak makan daun. Datang parasit nak yang merosakkan kita. Datang yang merosakkan tunjang iman. Kalau tuan-tuan tak menggunakan racun yang betul, pokok tadi akan mati. Kalau tuan-tuan tak menggunakan ubat yang betul, kaedah yang betul, menyelamatkan anak-anak kita,
saya takut jiwa anak kita mati. Saya bimbang tuan-tuan, anak kita sudah hilang semangat sayang pada agama. Sayangnya negara sudah hilang. Jati diri sudah hilang. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada anak yang dia bawa mak dia hilang perasaan sayang pada mak dia. Saya sebab tu dalam filem yang saya nak dah buat syuting ni, dulu heboh kata tangan saya ni ada masalah. Satu dunia tuan-tuan, tangan Ustaz Kazim ni kena katak puru. Sinilah belah sini. Depa lokek tu untuk rakaman filem. Itu untuk filem. Tapi betul tak Ustaz, badan Ustaz macam itu? Badan saya rosak tuan-tuan. Muka saya rosak. Ni yang tuan-tuan tengok ni. Berapa lama tak boleh kena cahaya matahari. Macam mana yang ada di tangan saya tu, ada di badan saya, tempat lain. Saya menderita tuan-tuan. Setahun. Masya Allah. September bertemu September. 15 doktor yang merawat saya. Buat biopsi, ambil daging, ambil kulit, ambil kuku, ambil rambut, kikis badan. Allahu Akbar. Allah uji saya. Kalau saya mengajar, darah keluar dari muka. Darah keluar dari muka. Waktu saya jumpa dengan satu doktor di sedang saya berbual dengan doktor, tangan saya luka. Saya tunjuk dekat dia, doktor, ni tangan saya luka. Ada karut tu, tak nampak ada karut tu yang panjang tu. Sedang bercakap dengan dia tuan-tuan, luka. Bukan saya ambil toreh, pisau ke apa-apa, tak. Cabaran kuat jadi pendakwah. Cabaran kuat. Itu saya sebagai seorang penceramah. Sampai doktor kata, you punya sakit ni, sakit you sakit orang tua. You sudah tua lah, biasalah. Dia kata saya tua tuan-tuan. Dia lagi tua daripada saya. Bayangkan tuan-tuan, cabaran yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Saya sebagai penceramah diugut bunuh 2 kali. Saya sebagai penceramah tuan-tuan, orang bunuh, nak bunuh. Ini sebagai penceramah, belum yang lain. Kalau kita tak mengekalkan kekuatan pada anak kita, apa yang akan berlaku? Ada yang murtad. Ada yang murtad. Dia kata, Ustaz, anak dia kahwin dengan orang Amerika dan sekarang ada di Amerika. Anak saya murtad, Ustaz. Tolong doa, Ustaz. Anak dia bercinta dengan orang putih. Ada orang datang, tuan-tuan, anak dia bercinta dengan Afrika, tak Islam. Nak kahwin dengan Afrika, tak masuk Islam. Yang tuan-tuan duk tengok dalam media tu betul, tuan-tuan. Saya jumpa ada mak, dia tunjuk gambar anak dia sekolah siang dan belah malam. Anak dia cikgu sekolah, siang jadi cikgu, malam jadi pondan. Astagfirullahalazim. Cikgu jadi pondan, betul ingat tak ada masalah. Siang Roslan, malam Ros. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita suami isteri tak sepakat dalam pendidikan anak-anak, saya takut pokok yang kita tanam, yang nama dia anak, akan layu, akan mati. Dia tak menghasilkan buah.
yang tak menghasilkan sesuatu untuk kebaikan. Jadi, saya merayu pada ibu bapa yang hadir. Sekolah kita sekolah baru. Kita bagi sokongan pada sekolah. Bila ada program, kita bagi sokongan. Datang ramai-ramai. Bila ada masalah, datang jumpa cikgu, bincang elok-elok. Bila ada mesyuarat bersama guru dan ibu bapa, datang. Apa yang tak kena datang, bincang. Dan bila ada masalah tentang anak-anak kita, bincanglah tuan-tuan, carilah. Saya dulu daripada tahun 2006 sampai 2015, setiap kali cuti sekolah, saya buat camp. Nama dia Camp Tahsin. Tapi bila saya makin sibuk, saya tak sempat. Saya pernah buat camp tuan-tuan 500 orang dalam tempoh seminggu. Setiap kali cuti sekolah. Tuan-tuan, saya jumpa macam-macam tuan-tuan. Ada mak bapak ahli politik, sibuk. Anak-anak dia perempuan duduk di rumah, lesbian sama-sama dia. Bapa ahli politik, mak ahli politik, sibuk berpolitik. Anak-anak dara dia 14 tahun seorang, 16 tahun seorang, lesbian. Bila masuk camp saya, fasilitator bagi tahu, budak-budak ni pelik ustaz. Saya pun panggil. Apa saya kau mandi berdua? Apa saya masuk tandas berdua? Apa saya berdua ustaz? Tanya tuan-tuan, lesbian. Adik dengan kakak, pening pula tuan-tuan. Telefon mak ayah dia. Oh, saya tengah ada. Datang je lah. Sibuk dia. Politik tak politik, kau datang kau. Kena dengan saya. Abang tahu apa masalah anak abang? Tak tahu. Lesbian, dua-dua orang adik-adik. Nasib baik dia tak tanya saya. Lesbian tu apa ustaz? Aku sepak otak dia tuan-tuan. Geram dia yang ni. Sibuk. Hang tak tengok anak hang, pelik. Yang tu satu hal. Bila buat camp, orang lain melompat, orang lain berlari. Oh ye, seronok. Budak perempuan ni duduk tepi dinding. 2 hari dah saya perhati. Masuk hari ketiga, main. Kamu kenapa? Jogging tak nak. Main bola, netball tak nak. Apa tak nak, kenapa? Tak sihat. Yelah kenapa? Jom kita pergi doktor. Tak nak. Jom pergi doktor. Dah tak sihat. Rupanya mengandung. Astagfirullah. Ayah tahu? Tak. Mak tahu? Tak. Umur 14 tahun. Ni kes rogol saja kak. Bayangkan tuan-tuan, apa nak jadi ni? Mak tak tahu apa yang berlaku pada anak dia. Kadang-kadang cikgu yang tahu. Budak jadi murung di sekolah. Rupanya dia dirogol tuan-tuan. Berapa banyak kes yang cikgu dapat tahu. Kita mak bapak tak dapat tahu. Abang rogol dia. Jadi tuan-tuan, kena kerjasama yang kuat antara sekolah dan ibu bapa supaya kita menjadi mak bapak yang terbaik, yang betul-betul qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuma sekarang saya dah tak buat kem cuti sekolah. Tambah pula COVID, PKP lagi saya tak buat dan saya pun sangat sibuk. Kalau dulu saya tidur dengan budak-budak, main bola dengan budak-budak. Beribu-ribu orang dalam setahun tuan-tuan saya buat camp. Nama dia Camp Tahsin. Kalaulah ada orang yang boleh sambung modul yang saya buat. Saya ada modul dia tuan-tuan. Modul 1 sampai 4. Buat pada mak bapak. Biar mak bapak yang duduk dengan saya 4 hari 3 malam. Bukan budak-budak lagi yang duduk dengan saya. Mak bapak. Ubah mak bapak supaya jadi mak bapak yang baik, yang boleh ingat pada anak-anak dia orang. Tuan-tuan yang saya hormati, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah menjadikan kita mak bapak
yang kuat semangat, yang kuat pendidikan agama dia untuk melatih anak-anak kita, generasi yang akan datang. Saya doakan juga pada guru-guru diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak bangsa dan adik-adik pelajar-pelajar sekolah. Ustaz doakan kamu jadi orang yang berjaya, jadi orang yang hebat memimpin pada masa depan. Jadi saya ajak adik-adik kita ni, mari naik atas pentas, duduk dengan ustaz ramai-ramai, kita hadap wajah mak, kita hadap wajah bapak. Kita sama-sama tutup majlis kita dengan berselawat bersama-sama. Jadi jemput adik-adik, biarlah sampai pecah dewan ni pun tak apa, insya-Allah runtuh pembentan ni tuan. Jemput adik-adik semua, main ni atas dengan ustaz. Okey, 1 2 3, go go go, come on. Let's go, come on. Okey. Baik tuan-tuan, kita bangun sama-sama, kita berselawat bersama dengan anak-anak kita. Jangan ramai ingat, dah tak muat dah. Okey, tolak lampu ke depan. Tolak lampu depan. Adik, tolak lampu depan. Kan terbakar kan, bomba jauh. Okey, lagu Rasulullah tahu tak? Rasulullah. Boleh? Baik adik-adik semua, Rasulullah sekali boleh? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa tentu derita jikanya hatimu menanggung benar. Terjangkau tinggi petinggimu, tidak terbalas indahnya Kamu tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia, tak banyak hatimu menempuh dugaan, mengajarti kesabaran, menjulang janji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Bagi tepuk tangan untuk abang kita, Abang Faizal. Abang Faizal. Oh, bagus. Baik, kita tutup. Salamullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'lil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah bi'lil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala
Sapustra boleh? Sapustra boleh? Boleh? Sapustra boleh? 1, 2, 3. Sapustra? Sapustra? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.